أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita berhimpun dalam Masjid Ubudiyah ini untuk sama-sama kita meneruskan agenda pengajian ilmu. Dan pada malam ini saya menggantikan Ustaz yang tak dapat hadir pada malam ini untuk mengisi kekosongan, keikutkan bahawa hari Khamis malam Jumaat lepas kita telah baca kitab Riyadhus Shalihin. Malam ni kita lanjutkan semula pembacaan kitab pada hadis muka surat 23, iaitu tajuknya adalah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Apakah tanda cinta Allah kepada hamba-Nya? Kita baca kitab Riyadhus Shalihin ini untuk tahu tip-tip bagaimana untuk jadi orang soleh. Untuk jadi orang soleh, orang yang diterima oleh Allah SWT amalannya. Ya. Beberapa ayat Quran kita dah bacakan. Antaranya firman Allah SWT ayat surah Ali Imran ayat 31, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Firman Allah Ta'ala maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutlah aku. Ya, Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi SAW beritahu kepada seluruh umat ini, kalau kamu nak sampai, nak dapat cinta Allah, kalau kamu mendakwa kamu mencintai Allah, bukti dia mesti kena ikut Nabi SAW. Yuhibbukumullah, barulah cinta Allah tu akan menerjah masuk pada kita. Jangan kita cinta Allah secara kita sendiri, cara buat ibadat kita sendiri. Kita kena tahu macam mana Allah boleh cinta kita. Salah satunya adalah dengan mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Dan bukan itu saja, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Dengan banyak lagi kita ikut sunnah, lagi banyak Allah Ta'ala ampunkan. Sembahyang tadi, sembahyang sunat tadi, zikrullah tadi, lagi banyak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, dengan syarat apa yang kita buat itu ada kaitannya dengan sunnah baginda Nabi SAW. Juga hadis riwayat Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadis ini kita pernah baca, iaitu qala Rasulullah SAW, inna Allah Ta'ala qala, sabda Nabi SAW bahawasanya Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis kursi, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, itu penolong agamaku, maka aku isytiharkan perang terhadapnya.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iqtaradtu 'alaihi. Tidak ada seorang pun tidak ada seorang pun hamba-Ku yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa, yakni ibadah yang aku telah fardukan ke atasnya. Maksudnya amalan yang paling Allah suka di kalangan daripada amalan-amalan kita ni adalah amalan fardu. Yang paling Allah suka ni amalan fardu lah. Sebab amalan tu amalan yang paling tinggi lah pahalanya. Yang fardu ni tinggi pahala dia lagi. Dia lebih afdal daripada amalan sunat kan. Dan Allah Ta'ala berfirman juga dalam satu ayat kursi ini, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Hamba-Ku yang sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, nescaya aku mencintainya. Ya. Lalu dihiaskan amalan-amalan wajib itu dengan amalan-amalan sunat, memperbanyakkan amalan sunat, barulah Allah Ta'ala menyebut Allah Ta'ala mencintainya. Ya. Jadi Allah lebih suka orang yang mengutamakan fardu, dan Allah sangat cinta pada orang yang memperbanyakkan amalan sunat. Ini menunjukkan ada kaitan dengan tadi sebut, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang. Maksudnya Allah nak bagi tahu bahawasanya wali Allah adalah seorang yang melakukan ibadah fardu dan sunat. Ya. Dan dia mengikut sunnah baginda Nabi SAW. Tak pandai-pandai ya. Barang siapa kata, sebab itu dalam firman Allah SWT sebut tentang ta'rifan wali yang kita sebutkan dan bincangkan pada hari Khamis yang lepas. Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan wali? Ya. Apakah yang dimaksudkan dengan wali itu? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Tidaklah dikatakan beriman, tidaklah dikatakan bertakwa, melainkan seorang yang mengikut perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru boleh dikatakan wali. Sebab benda yang mencari adat ni macam-macam dalam istilah, dalam ilmu akidah kita banyak. Ada dipanggil mu'jizat, ada dipanggil irhasat, ada dipanggil ma'unah, ada dipanggil karamah, macam-macam, sihir pun ada. Benda-benda yang mencari adat. Ada yang diredai oleh Allah, ada yang tidak diredai oleh Allah. Ya? Jadi jangan kita ingat semua benda luar biasa, oh ini wali Allah, ni wali Allah. Tengok, dia ni bagus, boleh terbang. Boleh terbang, mak lamping boleh terbang. Kan? Boleh jalan atas air. Bukan senang kita nak tengok dia seorang wali itu pun tidak. Melainkan kalau kita tengok benda-benda yang di luar kebiasaan manusia, dan dia juga orang yang bertakwa. Ya, wali. Orang yang tak tinggalkan benda wajib, tak tinggalkan benda-benda sunnah. Orang macam ni dia anggap wali Allah. Dan Allah Ta'ala memberikan dia kelebihan-kelebihan, karamah-karamah tertentu. Yang orang tengok memang mencari adat lah. Kebiasaan kadang-kadang mencari adat ni tak semestinya benda yang kita tengok macam biasanya kita tengok kan. Boleh terbang lah, boleh apa je nak air lah, tak semestinya.
Kalau dia boleh hafal hadis sampai ratus ribu hadis, tu wali juga tu. Kebolehan dia hafal beserta dengan sanad-sanad dia, kan? Macam Imam Bukhari, macam Imam Syafi'i, kan? Imam Syafi'i dikatakan kebolehan dia setiap kali dia baca teks, apa tu, kitab tuan guru dia tu hafal. Sekali baca boleh hafal. Boleh tuan-tuan. Kita baca ayat Quran tu hafal. Sekali baca atau hafal. Memang tak boleh lah, kan? Susah. Nak kena berapa kali baca boleh hafal. Yasin tu kita boleh hafal tu, baca kat berapa kali baca tu? Oh, banyak lah, kan? 40 kali pun belum tentu boleh hafal. Punya kita ni, itu kelebihan lah Allah Ta'ala bagi pada Imam Syafi'i. Satu hari pernah dia baca sekali tak dia hafal, sampai 2 kali baru dia hafal. Oh, dia kata ini teruk hafalan aku. Itu pun dah teruk hafalan. Kita ni kalau baca 3 kali, 4 kali, boleh baca 10 kali pun boleh hafal, cemerlang lah. Imam Syafi'i baca 2 kali, dia mengadu dengan guru dia Waqi' bahawasanya hafalanku teruk hari ni. Waqi' kata ilmu tu cahaya Allah tidak akan turun kepada orang yang buat maksiat. Orang yang buat maksiat hari ni, Imam Syafi'i kata tak ada, tak buat maksiat, melainkan aku lalan tadi kat pasar ternampak aurat, ternampak. Kita hari ni bukan kan, nampak tu rezeki. Ternampak pun nampak rezeki pula, kan? Nak nampak, nak lagi sekali, kan? Tambah-tambah lagi kita punya pasar kita ni, shopping mall kita macam-macam, kan? Terbuka dengan TV-nya, dengan smartphone dia, macam-macam, kan? Jadi patutlah kita, sebab kata orang Melayu ni memang susah lah. Belajar tak masuk-masuk. Kan? Kalau benda Asian, benda-benda maksiat ni memang mata kita selalu ternampak. Jadi padanlah kita ni, tak boleh. Imam Syafi'i kata 2 kali baca baru boleh hafal, ni dah teruk dah bagi dia. Dia pinjam kitab Imam Malik ke Imam Abu Hanifah, dia pergi ke Iraq, kan? Tak sempat jumpa Abu Hanifah. Abu Hanifah dah meninggal. Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijrah. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah. Dia pergi ke Iraq, jumpa dengan anak murid yang kanan, Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Yusuf, Muhammad bin Hasan. Jadi dia pinjam kitab Imam Abu Hanifah untuk dia photostat. Nanti tahu dia photostat je ni? Apa dia photostat je ni? Mana ada mesin photostat tu? Dia hafal tu satu malam. Pinjam satu malam ni, esok hafal. Jadi esok anak murid Abu Hanifah baca kitab, dia boleh tegur, dia salah sikit. Itu photostat, mesin photostat dia. Itu karamah, itu karamah juga. Itu wali tu. Wali yang paling besar para Nabi dan Rasul lah. Itu wali. Sebagian kita ni membezakan antara Nabi dan Rasul dengan wali. Wali Allah ni tak kira siapa. Dan tentulah orang yang paling menjadi wali Allah adalah para Nabi dan Rasul lah. Wali ni penolong agama Allah. Dan tentu penolong agama Allah yang paling utama adalah para Nabi dan Rasul. Ada orang bezakan, dia ni wali, ni bukan, ni Nabi, ni wali. Tak. Wali ni umum. Para Nabi dan Rasul khusus. Itu Nabi dan Rasul. Semua orang tak boleh dinamakan Nabi dan Rasul, melainkan siapa yang dilantik oleh Allah. Wali umum. Wali tidak ada pelantikan. Tiba-tiba saya melantik awak jadi wali dalam mimpi. Tak ada. Wali Allah, Allah akan beri secara tak langsung kelebihan. Kalau dia ada iman, ada taqwa, dan konsisten, sehingga dia merasai kemanisan iman, Allah akan beri dia kelebihan-kelebihan tertentu. Kelebihan tertentu, contohnya diberi ilham. Dia beri satu
gerak rasa yang biasanya dekat dengan kebenaran, ya. Dia bila cara dia berfikir biasanya bila dia berfikir tu Allah beri ilham. Orang iman ada, takwa ada. Sebab tu hadis yang kita baca ni, Allah Ta'ala sebut, ya, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Allah sebut sini, apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar melaluinya, penglihatannya yang dia melihat melaluinya, tangannya yang dia mengambil sesuatu dengannya, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Bila Allah dah sayang seseorang tu, Allah akan pelihara dia. Cara fikir dia Allah bimbing, tindakan dia Allah bimbing, kan? Itu orang yang soleh ni jangan main tuan-tuan. Bukanlah kita nak kena maksumkan dia, bukan. Dia tak maksum. Tapi biasa cara fikir dia, pandangan dia tu, dia diberikan petunjuk, diberikan ilham. Allah biasa bimbing dia. Ini hadis, bukti hadis. Betul, ahli-ahli ulama kalau dia cakap, kadang-kadang kita rasa ada tak setuju, tapi tiba boleh tengok, terbukti dia adalah benar. Sebab dia berfikir dengan diberi petunjuk. Kita ni mungkin banyak perkara-perkara yang menghalang kita ni, tapi orang alim, orang yang ada kuat amalan, takwa, dia biasanya orang-orang yang ada takwa, dia biasanya dia punya cara berfikir Allah Ta'ala bimbing. Segala tindakan yang Allah bimbing, sebab dia buat sesuatu pun dia banyak bertawakal kepada Allah, serah diri kepada Allah Ta'ala. Segala tindakan dia, macam Imam Al-Bukhari, setiap kali dia riwayatkan hadis, setiap satu hadis dia akan solat 2 rakaat. Walaupun dia telah berusaha untuk mencapai darjat kesahihan yang paling tinggi, dari syarat Bukhari ini sangat tinggi, dalam meriwayatkan hadis. Telah tapis tu, begitu banyak tapisan, sehingga kesahihan dia itu, kalau kita nak tengok syarat dia sangatlah tinggi. Imam Bukhari dia tak terima seorang perawi hadis yang tak nampak muka dia, seorang perawi hadis yang tak nampak muka guru dia. Dia hanya dengar suara, dia kata ini aku tak nak terima. Seorang perawi mesti dengar, tengok secara live, secara bersemuka, guru dia terima betul, dia nampak. Kalau dengar suara dia tak terima. Jadi syarat dia sangat tinggi, syarat kesahihan dia sangat tinggi. Dan dia, walaupun dia macam tu, dia mencari betul yang sahih, dia tetap solat sunat. Mana kalau dah riwayatkan ratus ribu hadis, kalau dalam Sahih Al-Jami' As-Sahih ada lebih kurang 6,000 hadis lebih, 7,000. 6,000 hadis, 7,000 solat sunat dilakukan. Itu betul wali. Jadi dia punya dan wali ni, kalau dia punya kewalian dia tu, kalau dia punya karamah dia tu memberi manfaat lebih ramai orang, lebih besar wali dia. Kan kita cakap kan, ada wali yang kelebihan tu untuk diri dia je. Contoh, dia boleh isi minyak dengan guna air, kan. Mungkin kelebihan tu pada diri dia je. So, apa kelebihan pada orang lain? Kelebihan orang lain ni kalau orang tumpang kereta dia lah, boleh lah, kan. Tapi kalau orang lain tak boleh, dia tak boleh jadi kalau dia buat kat kereta orang lain. Mungkin tak boleh lah, tapi dia buat kat kereta dia. Tapi kalau wali Allah yang peringkat yang lebih tinggi, dia punya karamah itu memberi manfaat pada orang lain. Ini lebih tinggi lah. Contohnya berapa ramai kita dapat manfaatkan. Ni hadis-hadis yang kita baca ni, semua riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab ni. Imam Bukhari yang riwayatkan. Cari hadis ni, merantau beribu-ribu hadis, mencari hadis-hadis yang sahih dan riwayatkan sampai kepada kita.
Kalau dia tak boleh hafal hadis, mana mungkin dia boleh tulis hadis? Dia hafal. Ya? Kita tak boleh hafal, kita baca buku je lah. Itu pun lupa. Kan? Belajar jauh, lupa. Kadang kerana kita ni bukan satu dalam bidang ni, mungkin minat kita pun kurang lah. Ya? Jadi itulah wali, syarat dia iman dan taqwa, dan mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau seorang tidak menamakan wali tapi dia tak ikut sunnah, dia buat benda khurafat pula, tapi ada benda luar daripada kebiasaan yang ada pada dia, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kata para ulama, itu bukan karamah. Itu bukan karamah. Itu lain lah tu. Lain, bukan karamah. Istidraj ke apa ke, kan? Allah Ta'ala nak bagi dia ni jauh. Rahmat Allah Ta'ala berikan berupa macam nikmat tapi istidraj. Ya? Macam Firaun kan. Dia mana pernah sakit? Riwayat dia tak pernah sakit, demam pun tak ada. Gatal-gatal sakit-sikit tak pernah. Kita mana ada, mesti ada sakit kan. Tak ada orang tak pernah demam ke, sakit-sakit, pening kepala mesti ada kan. Tapi Firaun tak pernah sakit. Adakah ini sebagai satu karamah? Ia adalah istidraj. Orang yang Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala bagi juga istidraj. Sebab biasanya orang sakit diingat Tuhan. Allah sangat benci hamba yang kufur kepadanya. Allah tak akan bagi peluang perkara-perkara yang boleh diingat Tuhan, selama dia menjauh daripada Tuhan. Makin dia leka lagi jauh daripada Tuhan. Sekali Allah Ta'ala bagi ujian, terus mati, tenggelam dalam Laut Merah. Sekali ujian, sekali itu mati. Ini biasanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada terkena bala ujian istidraj ni, tuan-tuan. Dia berupa nampak nikmat, tapi sebenarnya satu ujian balak kepada orang yang terus-menerus melakukan dosa kekufuran, takabur. Jadi segala tindakan ni, apa dia cakap, Allah berikan panduan, apa dia dengar, biasanya dia akan, Allah Ta'ala akan pelihara pendengaran wali Allah ni. Dia bila dengar benda-benda lara sikit, dia tak boleh. Dia tak boleh. Wali Allah ni, benda yang leka-leka, muzik-muzik ni, perempuan nyanyi pun tak dengar. Tak suka dengar. Wali Allah, dia dengar perempuan nyanyi, tak boleh. Haram. Tak boleh. Kita ni biasa dengar, kan? Apa nyanyian semua dengar, kan? Tapi wali Allah ni benda yang kecil, benda yang makruh pun dia tak buat, benda syubhah pun tak dia tinggalkan. Orang wali Allah, martabat yang Allah Ta'ala sayang, suka ni, dia tentu dia ambil yang sesempurna mungkin. Benda harus pun, tapi kalau benda harus tu buat boleh melalaikan, dia boleh tinggalkan benda harus. Kalau senang nak capai martabat wali Allah. Tapi sebenarnya semua orang boleh capai, tapi kena mujahadah yang kuat, ya. Tangan dia Allah lindung, kaki dia Allah lindung. Jadi Allah Ta'ala berikan ilham, kebaikan kepada dia, limpahkan kebaikan, petunjuk kepadanya. Kemudian Allah sebut, wa in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'izannahu. Ya. Jika dia meminta sesuatu permohonan daripadaku, nescaya aku pasti berikan kepadanya. Dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, nescaya aku pasti melindungi. Doa satu ni, doa ni mustajab. Wali Allah ni mustajab. Kita kena cari satu orang dalam kita punya handphone ke, kan, yang kita rasa dia wali Allah. Yang kita rasa lah, tengok dia amalan dia banyak, zikir banyak, konsisten datang majlis ilmu. Tak semestinya wali Allah ni
orang dia alim tak semestinya. Boleh jadi dia dalam masyarakat kita je. Kadang orang biasa-biasa je. Tak semesti dia orang alim. Tapi kebiasaannya orang yang ada ilmu lah orang yang paling takut Allah. Allah sebut. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Orang yang paling takut ke Allah adalah orang yang ada ilmu, dan arti kata ilmu yang diamal. Kalau orang yang masih dalam menuntut ilmu pun tapi dia banyak amalan, Allah beri dia kelebihan. Walaupun dia orang biasa-biasa je, low profile, bukannya apa tu orang kata big figure sekalipun, kadang-kadang biasa-biasa je. Tapi Allah beri kelebihan macam-macam kan. Allah murahkan rezeki. Kita tengok dia murah rezeki dia. Banyak amalannya, banyak sedekah dia. Semua orang sayang dia. Ibu ayah dia pun sayang dia. Yang ini kita kalau ada apa-apa hajat, boleh jadi kita boleh doa. Kita selalu doa Allah Ta'ala. Kadang-kadang doa kita mungkin lambat mustajab kan, kita minta dia doa. Tuan boleh tak doa dengan saya? Saya bukan ustaz, tak semesti ustaz. Tolong doa saya. Tapi jangan puji dia depan-depan. Saya nampak tuan ni buat amal soleh banyak. Nanti kan takut mengganggu amalan dia. Jadi kita tengok dia orang yang konsisten, orang yang baik dengan masyarakat, semua kita minta doa dia, tolong doakan. Boleh jadi doa dia mustajab. Orang yang mustajab doa ni kita rebutkan doa dia. Doa dia bila ni disebut, bila dia berdoa aku akan makbulkan. Bila dia mohon perlindungan, aku akan lindung dia. Sebab itu Allah sebut, man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang sakiti musuh, siapa yang sakiti waliku, penolong agamaku, yang orang yang aku sayang, aku cinta dia, aku isytiharkan perang pada dia. Siapa yang sakiti orang-orang alim, orang wara, orang banyak ahli ibadah, hidup dia takkan bahagia. Hidup dia takkan bahagia. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Ini bukan satu riwayat bahawa Rasulullah SAW telah mengutuskan seorang lelaki bagi memimpin pasukan tentera. Dia membacakan bacaan surah kepada para pengikutnya di dalam salat mereka dan mengakhiri bacaan tersebut dengan surah Al-Ikhlas. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, tanyakan kepadanya mengapa dia melakukan sedemikian. Lalu mereka bertanya kepadanya dan dia menjawab, saya melakukan hal itu kerana surah tersebut mengandungi sifat Tuhan yang maha mengasihani. Maka saya suka membacanya. Lantas Rasulullah SAW bersabda, khabarkan kepadanya bahawa Allah Ta'ala mencintainya. Surah Al-Ikhlas banyak kelebihannya. Antara yang Nabi sebut, sulusul Quran. Dia merupakan 1/3 daripada Quran. Bukanlah maksudnya kita baca 3 kali khatam Quran bukan. Kita ni kena fahamlah konteks atau siaqul ayat. Apa yang Nabi sebut maksudnya dia punya konten dia tu. 1/3 daripada Quran maksudnya bab akidah. Quran 1/3 bab akidah. Bukan 3 kali baca khatam. Maknanya wah banyak kali kita khatam, bukan? Kita kena baca Quran keseluruhannya. Dalam riwayat lain kata dia selalu baca surah Al-Ikhlas.
Baca rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua surah ikhlas. Padahal dia hafal banyak surah. Setiap kali dia solat, dia baca surah ikhlas. Dia jadi imam. Sampai Nabi kata, kenapa kau baca surah ni? Ya? Aku suka. Sebab disebut tentang sifat Tuhan yang maha penyayang, maha rahman, maha mengasihani. Aku sangat suka. Bila aku baca, aku tenang sifat ni. Lalu Nabi katakan kepadanya, Allah juga cinta pada dia, sangat suka pada dia. Yang itu daripada hati. Tapi jangan guna dalil ini, kejap-kejap kita baca surah ikhlas nak mudah aja kan. Dia sebab terbit cinta dekat situ, dia suka surah tu. Kalau kita pun suka satu surah, boleh kita buat. Kita faham lah kan. Maknanya tanda seorang itu yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ialah terbit kemanisan dalam dia melakukan amal ibadat. Dia ada rasa manis. Maksudnya dia macam nafsu tau, macam bernafsu tau. Tuan-tuan belum faham tak? Nafsu apa tuan-tuan? Suka makan apa tak? Asam pedas. Asam pedas contoh kan. Tak kena asam pedas, tak boleh, orang Melaka kan. Asam pedas apa? Ikan pari. Macam ikan pari kan. Setengah orang bisa tak boleh makan. Tapi ada orang dia boleh hari-hari makan ikan pari. Asam pedas. Hari-hari kau masak tak apa. Tak kena sekali, tak boleh. Bila dah kena sekali, syahdu sedap. Kan? Dia rasa satu benda yang puas, nikmat. Kan? Kalau ibadat ada rasa macam tu, dah rasa kemanisan. Ada tak yang tu? Dapat sembahyang malam, rasa puas hati. Rasa macam seronok. Ada tak sampai tu? Kalau tak ada rasa macam tu, jauh lagi tu. Hari ni dapat solat duha, hari ni dapat baca Quran. Satu juzuk, rasa seronok, rasa tenang hati. Ada rasa. Kalau tak, dia tandanya kemanisan iman ni, kemanisan ibadat ni, bila kita termis, kita rasa tak tenang. Tak tenang, tak baca Quran lagi. Itu dah rasa kemanisan lah tu. Macam hobi-hobi kita lah. Hobi. Kalau orang yang dia fokus pada hobi dia, dia takkan buat benda lain. Macam orang suka minat tengok media sosial kan. Dia leka dengan media sosial, mak bagi makan pun dia tak heran. Kan? Boleh berjam-jam tengok handphone apa semua kan. Tapi kalau ada ibadat, kalau kita buat ibadat ada macam tu, tu dah rasa kemanisan ibadat. Marilah makan. Kita pun tak nyawa. Marilah makan kata. Mak panggil ke? Orang tengah khusyuk baca Quran ni. Itu masa ada kemanisan tu. Tapi memang susah lah nak dapat macam tu. Kan? Taubatlah kan. Susah nak capai martabat tu kan. Kalau ada je tu, itu maksudnya dah rasa lah tu. Biasanya orang yang ada melekat macam ni, contohnya dia selalu solat jemaah kan. Kalau balik ke kampung tak boleh solat jemaah, dia tanya, mana masjid? Masjid jauh, besar hati dia. Itu tandanya hatinya tergantung di masjid. Antara yang Nabi sebut, sab'atun yuzillahumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Ta'ala pada hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. Antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Antaranya seorang yang hatinya sentiasa bergantung di masjid. Mana-mana dia cari masjid. Rumah kau dekat dengan masjid tak? Tanya anak, rumah kau dekat dengan masjid? Nak buat rumah dekat dengan masjid? Dia pun dah, sebab dia fikir, kalau aku datang rumah kau senang nak pergi masjid. Sentiasa dia fikir masjid. Lagi musafir pun masa waktu pergi masjid. Boleh jamak kasar lah ya. Aku nak cari masjid juga. Dia nak masjid juga. Fikir macam tu kan. Ini hati, dia ada rasa kemanisan ibadat tau. Dia nak solat kan tu. Ada tak macam tu kat kita? Ada kadang kita lalu juga cari ke masjid. Tapi nak pergi apa? Buang air besar. Betul tak? Sakit perut lah. Cari masjid. Cari masjid.
Itu yang kadang buat foto kat masjid tu. Cari masjid bukan nak sembahyang. Tidak kata Imam Nawawi, i'tikaf lah sekejap. Walaupun dengan sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan, duduk lalu kawasan masjid. Ini tak ada. Tumpang tandas keluar lega. Dah tu je, keluar. Tak tu pahala pun tak ada. Tu masuk masjid, tumpang tandas tak apalah, tapi paling tidak ada satu zikir kita buat. Dapat pahala yang i'tikaf kan. Ni tak ada salat tahiyatul masjid, tak ada lah. Tak buat dah. Itu tak ada tu. Dia fikir apa je kena kat kepentingan dia, nafsu dia baru dia cari. Tapi kalau orang yang ada kemanisan, seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Ini betul-betul bertepatan dengan siapa yang saya cakap tadi. Tak sempurna iman kamu sehinggalah hawa nafsu dia, keinginan dia mengikuti apa yang aku suruh. Kita nampak hawa nafsu ni cenderung kepada benda maksiat kan. Tapi kalau orang yang ada rasa kemanisan ni, hawa nafsu dia cenderung kepada apa yang Nabi suruh. Dia bernafsu kepada apa yang Nabi suruh. Nampak cantik masjid ni, solat sini nak. Orang puasa pergi melancong nak pergi tempat-tempat apa tu, tempat semula jadi ke apa kan. Dia nampak masjid nak pergi masjid, nak sembahyang situ, nak rasa. Jadi dia orang yang ada terikat dengan masjid. Memang hati dia begitu. Patut kita rasa orang macam ni, Masya Allah, bersihnya hati dia. Kan? Jadi kita pun doa mudah-mudahan kita boleh macam tu. Kan? Kita tengok orang yang rajin selawat, orang yang rajin solat malam, orang rajin boleh baca Quran, pagi petang wirid. Macam mana dia boleh luangkan masa duduk di wirid ni? Sebab hati dia dah ada cinta benda tu. Benda yang kita selalu buat, benda tu akan ingat dengan kita. Mesti kita ingat ada satu, Allahyarham Tok Guru ni Aziz. Dia ni solat malam ni tak pernah tinggal. Dia sendiri pernah mengaku solat malam ni dia teringat dalam hidup dia pernah miss 2-3 kali je. Dalam hidup dia pernah miss 2-3 kali je solat malam. Kan? Jadi dia sendiri dia kata masa tu memang terlepas betul. Maknanya malam yang lain takkan lepas. Walaupun dia luar negara. Orang pun pernah dia pergi UK. Pelajar-pelajar Malaysia heran kata, beza antara UK dengan Malaysia ni 8 jam kan waktu dia kan. Biasanya di Malaysia malam, UK siang, kalau UK siang, Malaysia malam. Tapi dia boleh dapat solat malam, bangun malam. Dia kata macam boleh terbiasa dengan waktu sini. Jadi dia kata kalau kita suka waktu tu akan kejar kita. Dia akan ingatkan kita. Kalau kita suka tahajud tu akan kejar kita. Maknanya kalau kita dah konsisten, kita tak perlu nak tengok jam, tak payah. Allah akan berikan kelebihan orang yang begitu, Allah yang akan kejutkan dia. Orang yang rajin solat malam, mana bagai alam-alam ni tak ada. Yang loceng ni tak ada. Dia akan bangun sendiri. Sebab dia dah istiqamah, konsisten. Allah akan jadi yang satu benda itu manis. Ini tanda-tanda cabang-cabang nak jadi wali Allah macam ni. InsyaAllah. Tapi jangan wali Allah ni dia tak suka menunjuk. Walaupun dia ada karamah, dia tak suka menunjuk pada orang lain. Dan kalau boleh dia sembunyikan. Sehingga orang yang ternampak sendiri. Itu. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله تعالى
yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbu ahlus sama' summa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Daripada Nabi SAW baginda bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia menyeru Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Jibril pun mencintainya. Lalu dia menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu seluruh penduduk langit pun mencintai si fulan tersebut. Kemudian kecintaan tersebut diberikan kepadanya di muka bumi, lalu penduduknya turut mencintainya. Wali Allah, orang yang Allah sayang ni, ramai orang akan sayang. Kadang-kadang tak kenal dan tak pernah jumpa pun, tiba-tiba tergerak nak datang solat jenazah ni. Pernah tak tuan-tuan tengok satu orang meninggal dunia, dia bukan terkenal pun, kan? Bukan terkenal pun, tapi dia kuat amal. Bila dia meninggal, tak mana-mana ceruk datang sembang jenazah, ramai lagi. Sampai solat jenazah dia kena buat banyak trip. Saya ada orang kampung saya ada ni. Kata orang jemaah tabligh kan. Ramai lagi datang. Sampai 4 kali trip solat jenazah dia. Kan? Waktu ada lagi, tak cukup masjid jemaah. Dia ni mana datang ni? Kan? Kena orang daripada mana, dia macam cenderung tu hati dia datang. Ini kelebihan wali Allah ni. Imam Ahmad, dia bila meninggal, ramai datang sembahyang jenazah. Sehingga orang bukan Islam pun datang. Orang Yahudi datang, orang Masih datang, orang Majusi datang. Majlis pengebumian Imam Ahmad dihadiri oleh 4 golongan agama. Orang Yahudi pun datang, orang Kristian pun datang, orang yang sembah api pun datang. Kerana akhlak Imam Ahmad, beri penghormatan terakhir. Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah, walaupun dia disiksa dalam penjara sampai dia mati, kerajaan pemerintah ketika itu yang bermazhab Mu'tazilah penjarakan dia, siksa dia, diheret di keliling negeri dengan kuda. Tapi hari ini bila orang sebut Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad. Jangan kita ingat imam-imam mazhab ni semuanya ni selesa tak. Mereka ni nak tegakkan sunnah ni sampai kena seksa. Siapa mungkin tak tahu Imam Malik pernah dikepakkan bahu dia patah, kena seksa Imam Malik. Ahmad pun sama lah kan. Jadi itulah orang yang pendakwah, begitulah. Kadang-kadang ada cubaan dan dugaan dia. Jadi dalam hadis ni Allah Nabi sebut bukti orang yang mendapat cinta Allah ni, bila Allah sayang satu orang hamba, Allah akan bagi tahu Jibril. Dia panggil Jibril. Jibril ni ketua para malaikat. Ketua para malaikat Penghormatan kepada Jibril ni, kalau Allah nak sebut Jibril dalam Quran, Allah akan sebut Jibril khusus. Dia tak sebut malaikat. Dia akan sebut Ruh. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Turunlah para malaikat dan roh. Itu Jibril. Khusus. Jibril kena nama dia khusus. Macam VIP kan, sebut. Tak boleh semua para VIP. Kalau yang paling besar, kena sebut nama dia. Allah sebut nama. Dia bukan roh, bukan roh mati, orang mati balik kan. Turun. Jibril, roh tu adalah Jibril. Jadi setahun sekali dia akan turun ke bumi. Dulu, dia selalu bagi wahyu pada Nabi dan Rasul. Sekarang dah pencen. Jibril dah tak sampai ke wahyu. Kan? Tapi dia turun satu hari dalam setahun. Itu Lailatul Qadar. Kacau lah kita kalau turun Lailatul Qadar. Jibril turun tengok kita pun duduk leka, duduk lara je kan. Jibril turun tu, yang bagi wahyu pada Nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tu, dia turun.
Ini Jibril. Jadi Allah kata, aku sayang hamba ni, si fulan ni, Muhammad ni, aku sayang dia. Abu ni, aku sayang Ali ni. Kau kena sayang dia. Allah kata. Lalu Jibril kata, ya Jibril mengaku dia menyayangi. Kemudian Jibril pun menyeru kepada penduduk langit semua, iaitu para malaikat ya, di langit dan di bumi. Dia kata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan yang bernama sekian ni, yang sekarang duduk kat bumi sekarang ni. Lalu kamu semua kena sayang dia. Lalu semua penduduk langit pun mencintai dia. Sehinggalah dah heboh ni, dah viral penduduk langit tentang si fulan ni. Si fulan pun tak tahu ni. Dekat dunia mungkin dia tak viral. Dia tak famous ni. Tapi penduduk langit ni dah viral lah. Kita guna istilah viral lah kan. Dah famous lah. Sebab sekarang ni orang sekarang ni dia suka famous dekat dunia kan. Macam-macam cara famous. Kalau cara yang bagus, mulia tak apa, bagus lah. Tapi cara keji pun nak je. Dia buat video pelik-pelik kat YouTube, yang penting boleh famous. Orang kutuk pun tak apalah, yang penting aku dapat duit. Ada juga orang macam tu kan. Tapi ini yang famous di langit, penduduk langit. Tok borak, ini si fulan ni Allah sayang ni, Allah sayang ni, Allah sayang. Kemudian summa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Kemudian kecintaan tersebut diberikan kepadanya di muka bumi, lalu penduduknya terus mencintainya. Ditaburkan kasih sayang, kecintaan itu kepada orang yang duduk di bumi, sehingga manusia dan jin semua yang beriman sayang satu orang fulan ni walaupun orang tak kenal dia. Disebut dia meninggal, tiba-tiba rasa sayu. Kenapa? Tiba-tiba rasa nak hadir dia. Tiba-tiba nak banyak doakan dia. Itu tanda orang yang Allah sayang dia. Sehingga Nabi sebut satu orang jenazah yang kalau dia mati cukup 40 orang, dia akan mendapat syafaat. Cukup 40 orang yang datang. Nak kejar 40 orang. Adakah kita mati confirm ada 40 orang datang sembahyang jenazah kita? Belum tentu. Tak tahu lagi. Kan? Sebab lagi ramai orang sembahyang jenazah, lagi banyak syafaat dia dapat. Yang mendoakan dia. Sebab itu orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah akan berikan kelebihannya macam-macam kepada dia. Allah akan menaburkan kasih sayangnya, cintaannya pada penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga orang pun sayang dia. Ada tak orang macam tu? Ada satu ketika artis yang dah berhijrah apa semua, yang banyak melakukan penjerahan, tiba-tiba pemergian dia orang satu Malaysia rasa kehilangan kan. Padahal dia dulu artis je. Tapi macam mana orang boleh adalah amalan-amalan dia tu. Boleh jadi ada amalan-amalan ni yang menyebabkan Allah Ta'ala muliakan dia. Kita ni belum tentu lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah kemuliaan tu. Sebab itu banyakkan kebaikan, banyakkan ikhlas, buat amalan. Jangan menunjuk-nunjuk. Sebab menunjuk-nunjuk Allah tak akan terima amalan kita. Tapi kalau kita buat satu amalan tu memang taqarrub betul-betul kepada Allah Ta'ala, Allah akan sayang kita. Jadi hadis, banyak lagi hadis berkenaan dengan tajuk ini. Tak ada lagi. Satu lagi hadis. Tapi tak apalah, insyaAllah kita sambung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberkatan dalam majlis seketika ini. Boleh? Ada tanya? Sila. Ada yang pertama? Hadis pertama dengan yang kedua. Apa? Ayat Quran. Hadis kursi. Apa beza hadis kursi dengan Quran? Maksudnya? Firman. Sebab bahasa kita ni, bahasa Malaysia, kalau ia kata-kata Allah, kita akan kata firman. Kalau dia kata-kata Nabi, kita akan kata sabda. Kata-kata Allah ni, dia ada dua. Satu, ayat Quran. Lafaz dan maknanya datang dari Allah.
Okey? Tak, yang ini hadis qudsi. Hadis qudsi dibuka ayat Quran. Hadis qudsi adalah dia punya lafaz daripada Nabi SAW, tapi maknanya datang daripada Allah Azza wa Jal. Tapi Nabi menggunakan bahasa Nabi. Nabi dapat ilham daripada apa yang Allah Ta'ala pesankan kepada dia, tapi dia buka ayat Quran. Tapi Nabi menghuraikan dengan ayat Nabi, tapi dia firman Allah. Hadis qudsi. Lepas tu disebut qala Allah Azza wa Jal. Kalau ayat Quran, lafaz dia dan maknanya semua dari Allah. Tapi hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafaz dia Nabi olah. Bukan ayat Quran. Tapi firman Allah lah. Hadis qudsi firman Allah juga. Faham InsyaAllah. Ada lagi? Tak lagi. InsyaAllah kita tangguhkan kuliah kita pada siri yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.